Assalamualaikum sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Petang ni Atuk nak berkongsi tentang satu perkara yang agak penting bagi kita yang berkebun di tepi rumah. Okey, perkara ni berkait rapat dengan sistem permaculture, iaitu satu sistem yang mana menggabungkan kehidupan haiwan dan juga tanaman. Okey, baik. Kenapa perlu penggabungan ini, haiwan dan tanaman ni? Kerana bila kita ada kedua-dua benda ini, haiwan dan tanaman, maka akan berlakulah sistem ekosistem. Ekosistem ni maknanya pergantungan kepada haiwan dan tanaman, terutama dari segi baja-baja dan makanan. Itu pertama. Yang kedua, bila kita ada sistem yang mengikut cara permaculture ni, selain daripada kita itu mengguna bahan-bahan daripada tanaman dan haiwan saling bergantungan, kita ada satu kelebihan lain, iaitu kita menuju ke arah dia panggil kosong kos. Kosong kos. Kerana kita telah mengurangkan kos untuk membeli baja kerana datang daripada haiwan, dan kita kurangkan kos untuk membeli makanan haiwan kerana ia datang daripada pokok-pokok tadi. Nampak tak? Pusingan tu. Itu penting tu benda tu. Jadi Atuk harap kalau Atuk selesaikan video-video ini yang penting ni, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak tanam pokok ataupun kurang, share video ni kepada adik-beradik, kawan-kawan yang ada kat kampung-kampung. Kerana kadang-kadang kita terlepas barang-barang yang penting ini, yang berharga ini, kita akan biar begitu saja. Kita pergi beli benda lain untuk tanaman kita ataupun haiwan kita. Padahal kita dah ada baja di keliling kita, tapi kerana kita terlupa yang ini benda yang cukup baik. Petang ini Atuk nak berkongsi 5 jenis baja. 5 jenis baja yang datang daripada haiwan Atuk. 5 jenis baja yang datang daripada haiwan Atuk. Yang mana baja-baja ni menggantikan baja kimia. Okey. Sebelum Atuk menceritakan 5 jenis baja haiwan yang dihasilkan di tempat Atuk ni, yang dia datang dengan cara percuma saja, Atuk nak cerita dulu. Baja-baja ni sebenarnya untuk haiwan, untuk baja untuk pokok-pokok, dia pertama sekali terdiri daripada baja kimia. Baja kimia, kalau tuan-tuan tengok dia tulis kat kedai-kedai tu baja NPK. Baja NPK itu baja kimia lah, ataupun baja urea. Itu kita kena beli. Tetapi bila kita kat taman kita ataupun kebun kita, bila kita tanam, kita bela haiwan-haiwan, kita menghasilkan baja organik. Baja organik ni kelebihan dia cukup banyak berbanding baja kimia bagi kita yang menanam pokok-pokok di tepi rumah. Tuan-tuan jangan bandingkan dengan yang buat ladang-ladang. Ladang-ladang memang dia susahlah nak hasilkan baja organik banyak-banyak. Dia terpaksa guna baja kimia. Tetapi di taman kita, kebun kita, kita gunakan baja organik ni. Okey. Baja organik ni dia terbahagi kepada beberapa cara. Pertama sekali, bokashi. Okey. Jadi baja organik daripada haiwan ni, daripada tepi rumah ni, kita boleh hasilkan yang pertama cara bokashi. Bokashi ni maknanya penapaian. Menapai. Tak kira bokashi ni dia menapai menggunakan gula merah. Dia panggil bokashi ni macam-macam. Bokashi ikan, bokashi pisang, bokashi nasi. Itu semua penapaian. Okey. Yang kedua ialah tinja haiwan. Tinja haiwan. Jadi Atuk nak tumpu sekarang ni kepada tinja haiwan. Bokashi kita cerita lain kali. Okey, tinja haiwan ni. Tetapi sebelum Atuk masuk ke tinja haiwan ni, Atuk kena bagi tuan-tuan ada kepahaman sikit tentang apakah makna NPK ni. Kalau dalam tinja haiwan pun dia ada semua ni, NPK semua ni. Okey, baja NPK ni, yang kata NPK ni ialah nitrogen, P ni fosforus, K ni kalium. 3 benda ni penting. Kalau baja yang kita kata baja kimia pun bergantung banyak kepada NPK ni, baja organik pun sama juga. Okey, nitrogen. Nitrogen ni penting dia ialah masa pertumbuhan awal dan juga untuk daun-daun. Ni nitrogen ni. P ni fosforus ni ialah untuk batang-batang dan dahan dia. Dan K ni untuk buah dan juga bunga dia. Perlu 3 ni. Di samping mineral-mineral lain. Tetapi yang penting sangat 3 ni. Jadi bila kita nak buat baja yang daripada tinja haiwan ni pun, 3 ni ada. Termasuk benda-benda lain lagi. Okey, sekarang Atuk start yang pertama.
Jom kita ikut Atuk pergi tengok. Inilah tinja kambing. Tinja kambing yang pertama. Tinja kambing ni tinggi dengan nitrogen. Walaupun dia ada juga fosforus, ada kalium, tapi dia banyak sekali nitrogen. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bawah kandang kambing selalunya berbau agak macam hancing kerana dia ada ammonia yang banyak. Tapi tak apa. Untuk pokok-pokok kita terus boleh gunakan tinja kambing ni. Tuan-tuan jangan bimbang. Tetapi dengan satu syarat. Kita nak bubuh baja-baja organik ni, kalau kita bubuh dengan kadar segera, kita kena bubuh pada kedudukan kanopi kita panggil. Kanopi maknanya di penghujung daun. Tuan-tuan jangan curahkan baja tu ataupun tinja kambing tu di perdu pokok. Bubuh di keliling daun. Jadi ia akan perlahan-lahan, itu terurai. Jadi kalau lagi baik, tuan-tuan korek sikit. Korek lubang dia tu di keliling penghujung daun tu, di tanah tu, masukkan dalam tanah dan kambus. Biar dia terurai perlahan-lahan. Itu kalau kita guna baja yang baru sangat. Tapi selalunya baja-baja yang ada di dalam reban kambing dah berumur lebih kurang seminggu lebih atau 2 minggu. Maknanya keadaan dah ready untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak guna dicampur dengan EM pun boleh. Nanti aku cerita lain pasal EM ni. Sekarang kita begitu dulu cara dia. Boleh guna terus, dibubur ke pokok. Dan baja tahi kambing ni cukup baik untuk tumbuh-saran anak dan juga daun-daun. Macam mana yang aku sebut tadi. Kerana dia banyak nitrogen. Okey, sekarang aku tunjuk baja yang kedua pula. Jom. Sebelum Atuk lupa ingat ni, contoh pokok ni yang Atuk masukkan kanopi tu di hujung daun. Hujung daun sini, bahagian ni. Jadi korek keliling pokok ni, korek masukkan tinja kambing tadi. Barulah dia jauh daripada batang pokok. Dia tak perlu batang jauh sebab dia tu akar dah sampai ke sini. Kambus. Dia terurai perlahan. Tuan-tuan tengok contoh pokok ni. Ini baja kek kambing ni. Jom, menghijau. Okey, jom. Tengok baja yang kedua pula. Ni yang kedua terbaik ialah tinja arnab. Tinja arnab ni dia banyak nitrogen tadi, dan yang kedua dia banyak potasium. Yang tadi kambing dia banyak nitrogen, potasium dan kalium kurang sikit. Sekarang yang arnab ni dia banyak nitrogen dan banyak potasium. Dua ni banyak. Jadi dia lebih melengkapi lah. Ni baja tahi arnab ni. Kalau tuan-tuan tengok kosong kan, tak ada baja tahi arnab pun sebab tiap hari Atuk ambil. Kosong, tak ada apa kosong. Bersih. Rajin nanti Atuk cuci. Arnab ni dia bila dia berkumuh, maknanya dia mengeluarkan najis, sebenarnya dia keluarkan dua benda. Satu najis yang betul, najis dia betul, nama dia fecal matters. Yang kedua lagi, yang satu lagi fecal pellet. Dua jenis. Yang fecal matters ni itu memang najis dia. Itu memang najis dia. Yang kedua fecal pellet ni ialah satu bahan kumuhan yang mengandungi banyak vitamin yang anak tu makan semula untuk kesihatan badan dia dan penjagaan usus dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, anak-anak yang dibela di atas tempat yang dia boleh dapat balik bahan buangan itu, dia lebih sihat. Kerana dia makan semula ada vitamin yang dia kumuh, yang dia keluarkan. Perut dia ni macam, kita kata macam tempat proses. Jadi kita untuk nak bubuh ke pokok, tak apa. Dua-dua bahan yang dikeluarkan oleh arnab tu, kita boleh bubuh kat pokok. Macam Atuk cakap tadi, kita terus ambil bubuh di pokok pun boleh, dengan syarat kita bubuh di kawasan kanopi pokok, iaitu di hujung daun, ataupun kita nak proses dulu pun boleh. Dua cara boleh, ikut kesesuaian tuan-tuan sekalian. Okey, anak Atuk tunjuk hasil yang ketiga pula. Jom. Yang ketiga,
Yang ketiga ialah tinja ayam. Tinja ayam ni antara tiga tadi, kambing, anak ayam, ayam yang paling lengkap. Maknanya paling lengkap, paling baik lah. Tinja ayam ni mengandungi nitrogen, kalium, fosforus, tiga-tiga ni 3 kali ganda. Tuan-tuan, 3 kali ganda berbanding yang 2 tadi. Berbanding tinja kuda, tinja kalda, tinja babi, tinja ni, dia nombor 1. Ni, ayam ni. Lengkap. Bukan setakat lengkap 3 tu, dia 3 kali ganda banyak. Dia juga, yang ayam ni dia ada zinc, dia ada zat besi. Ni, dia ada macam-macam lagi. Ni, itulah ayam punya. Kalau tuan-tuan boleh dapat atau tinja ayam, memang terbaik. Dan cara menggunakan dia sama macam tadi juga. Tuan-tuan boleh terus bubuh di pokok dengan syarat di penghujung daun, di kawasan kanopi, hujung kanopi dia tu, dikorek tanah, dimasukkan dalam tanah, ataupun dengan cara kompos. Cara kompos nanti aku cerita macam mana. Tapi cara kompos tu tuan-tuan boleh tengok video Atuk yang sebelum ni. Atuk tunjuk macam mana kita menggunakan tinja-tinja haiwan ni diproses cara kompos. Apa yang Atuk cerita sekarang ialah Atuk mendapat baja percuma di dalam kebun Atuk ni kerana Atuk mengamalkan sistem permaculture, iaitu sistem yang menjalankan proses melengkapi ekosistem. Okey, 3 dah. Sekarang Atuk nak bawa yang keempat pula. Jom kita tengok yang keempat pula, baja haiwan di kebun Atuk. Alhamdulillah. Telur. Telur. 1. Mana lagi? 2. 2 telur. Pagi 2, petang 2, esok 2, hari-hari kadang-kadang 4. Aduh, masya-Allah, alhamdulillah. Thank you. Baja haiwan yang keempat ialah baja yang datang daripada kolam ikan. Atuk ada kolam ikan. Kolam ikan ni selain Atuk makan ikan, kolam ikan makan ikan kan, bukan makan hitam. Okey, selain daripada Atuk makan ikan, Atuk ambil air dia untuk jirus pokok, siram pokok. Kerana di sini mengandungi sumber nitrat yang telah terurai. Maksudnya amonia yang telah terurai hasil kumbahan daripada ikan tu, yang mana telah bertindak dengan mikrob dalam ni dan sesuai, ready, bersedia untuk dijirus ataupun disiram pada pokok-pokok. Jadi senang. Atuk ambil air ni, dah berkhasiat dah untuk jirus pokok, siram pokok. Jadi di samping baja-baja najis haiwan tadi, guna air ni yang telah mengandungi zat. Ni yang keempat. Dia tak sangka. Aku tak boleh beli baja dah. 4 jenis dah Atuk dah. Jom Atuk tunjuk baja yang kelima pula. Jom. Yang kelima bukan jauh pun. Ini belakang ni. Jom. Sini. Aduh. Ni dia. Sebelah ni lah. Ini kolam angsa mandi. Angsa bila dia mandi, bukan setakat dia mandi, dia bergembira dalam ni, dia pun berak dalam ni semua. Jadi dalam ni penuh dengan tinja-tinja angsa. Tapi tinja angsa ni, dia macam dengan tinja ayam tadi juga, kumpulan sama kan, berkepak semua tu. Dia kandungan atau nitrogen, fosforus, kalium banyak. Ni dalam tinja. Di samping tu, di dalam ini dia ada selain daripada mikrob, dia ada cacing-cacing yang mana duduk menguraikan tu bahan-bahan tadi. Nak Atuk tunjuk, Atuk cedok tunjuk. Atuk nak tunjuk yang kata makhluk-makhluk tadi. Oh, ikan pun lah. Tengok ni. Ini tinja dia. Tinja dia. Tengok. Tengok. Cacing nampak? Ni. Penuh dengan cacing-cacing. Ni. Ni cacing. Ada. Cacing. Ada lagi cacing. Banyak. Ni cacing lagi ni. Ni. Cacing buat. Cacing. Jadi kalau kita buat kat pokok, semua-semua ni dia akan meleraikan tanah-tanah keliling pokok tu. Dia menyuburkan tanah tu dapat bernafas semula. Jadi tuan-tuan tengok, kalau kita ambil kat sini,
Bukan ada sikit, banyak dia punya bahan-bahan dia. Tak payah dah nak beli-beli. Ni lagi. Ni. Ini semua kelebihan nampak tu. Tu. Banyak cacing-cacing tu, cacing-cacing Tu cacing lagi ni. Ni. Tu cacing. Dah bersedia dah untuk dibubuh ke tumbuh-tumbuhan. Jadi tuan-tuan tengok. 5 sumber baja yang asli, yang organik, yang sentiasa ada di kebun ini. Inilah dikatakan satu ikatan ekosistem. Okey, sekarang Atuk nak tunjuk satu benda lagi yang berkaitan juga dengan benda ni. Atuk nak simpan ni dulu. Okey, Atuk harap tuan-tuan sekalian dah dapat gambaran macam mana bagusnya kalau kita gabung pembelaan haiwan dan juga tanaman di kebun tuan-tuan, yang mana dapat saling membantu antara satu sama lain. Okey, Atuk nak cerita sikit berkaitan dengan EM. Kan dia ada kaitan sikit EM. EM yang orang duk sebut EM kan. Kalau apa tu? Kandang kambing bau busuk, kandang ayam bau busuk, orang kata spray EM. Apa tu EM? EM ni ialah effective microorganism. Effective microorganism, EM. Tapi EM ni direka di Jepun. Jadi untuk EM ni dia ada banyak untuk haiwan, tumbuhan dan untuk manusia pun ada. Kalau untuk manusia tuan-tuan kena pergi 7-Eleven lah beli tu Yakult tu. Tu Yakult tu EM lah tu. EM untuk manusia. EM ni maknanya satu bahan yang telah diolah menggunakan bahan-bahan macam ragi dan lain-lain untuk diperam dan dijadikan satu sumber mikroorganism yang kita kata baik. Okey. Mikroorganism ni yang baik ni, dia proses balik kat taman kita, kebun kita, ada cara dia. Tuan-tuan boleh spray. Kalau tuan-tuan spray mikroorganism yang baik ni di kandang-kandang kambing atau di rebah-rebah ayam, mikroorganism yang baik ni akan menghapuskan mikroorganism yang jahat atau yang busuk. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bila orang yang spray EM tu, kebun dia tak berbau busuk. Kerana mikroorganism yang baik tu dah makan. Dah makan yang jahat. Lebih kurang macam tu lah. Bahasa paling mudah kan. Ataupun EM ni baik dia, tuan-tuan boleh bancuh masukkan dalam minuman haiwan. Kerana dia probiotik atau mikroorganism tu, dia untuk masalah kencernaan, kesihatan, baik untuk haiwan. Tuan-tuan boleh masukkan dalam bekas minuman kambing, bekas minuman air. Ada cara dia lah. Jadi kena belajar sikit lah. Itu kebaikan EM. EM ni juga tuan-tuan boleh spray di pokok-pokok. Spray di pokok, dia akan menggalakkan macam booster, dia menggalakkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru, daun yang sihat, batang-batang yang kuat. Nampak tak? Jadi itulah hubungan EM dengan baja-baja yang kita sebut tadi. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang yang buat atau vokasi apa semua tu, dia guna ragi-ragi tu seolah-olah macam guna EM lah, guna buat tu menghasilkan EM yang mana untuk tumbuhan-tumbuhan lagi. Ni Atuk nak bagi contoh sikit. Katalah ni daun ni lah. Buat ulang sedap ni. Katalah daun ni katalah dia gas amonia. Gas amonia. Bila kita spray EM tu telah bertindak dengan gas amonia ni, dia menukar menjadi nitrat. Nitrat itulah yang menjadi baja kepada pokok-pokok. Itu salah satu cara yang mudah lah tuan-tuan nak faham kan. Jadi tuan-tuan tahu, kenapa kita spray EM tu dia lebih baik, tak busuk dan juga jadi lebih berkhasiat. Itulah salah satu dia punya kaedah pelakuan dia. Kalau tuan-tuan ada kebun di tepi rumah, tuan-tuan perlu, bagi Atuk ni perlu untuk membelah haiwan dan juga tanam-tanaman supaya dua-duanya dapat bekerjasama, tuan-tuan dapat jimat cermat. Okey, Assalamualaikum, bye-bye.